Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera pada murid yang cikgu kasihi. Baiklah, apa khabar semua pada hari ini? Cikgu doakan murid sentiasa bermotivasi, bersemangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini cikgu akan membincangkan iaitu soalan rumusan iaitu yang akan ditanya di soal dalam kertas bahasa Melayu iaitu kertas 2. Okey, terlebih dahulu cikgu bacakan dulu apa standard kandungan kita pada hari ini, iaitu 3.5 menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Okey, seterusnya standard pembelajaran iaitu 3.5.1 menulis untuk mengolah maklumat daripada pelbagai bahan dan sumber bagi menghasilkan berbagai bentuk penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang sesuai. Baiklah, seterusnya kita beralih pada objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pada akhir pelajaran murid-murid dapat mengolah satu maklumat daripada pelbagai bahan dan sumber bahan bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang sesuai. Okey, seterusnya kita khususkan kepada panduan umum untuk menulis rumusan. Baiklah, kita bacakan yang pertama. Bahan rumusan sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Semua bahan mempunyai tema yang sama. Petikan tidak kurang daripada 2 fokus. Bahan terdiri daripada puisi, prosa atau grafik yang mempunyai 1 fokus. Okey, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Murid perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Murid juga perlu mengemukakan 8 isi lengkap, iaitu isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Kesimpulan perlu berdasarkan kepada tema bahan. Jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Okey, sekarang cikgu terangkan pula tentang agihan markah isi. Okey, dalam rumusan ada 2 pecahan bahagian markah isi, iaitu yang pertama peringkat pendahuluan dengan kita tengok kalau pendahuluan markahnya ialah 2 markah. Okey, isi 8 isi, markahnya ialah 2. Okey, jadi markah penuh 16 markah. Okey, kesimpulan ialah 2 markah. Jadi jumlah semua markah ialah 20. Untuk markah isi jumlah semua markah ialah 20. Okey, kita tengok pula agihan markah bahasa. Okey, markah bahasa kita tengok. Peringkat cemerlang markahnya ialah 8 hingga 10 markah. Peringkat baik 5 hingga 7 markah. Okey, peringkat sederhana 3 hingga 4 markah. Lemah 1 hingga 2 markah. Jadi markah bahasa semuanya ialah 10. Kalau tadi markah isi 20, markah bahasa 10, jadi jumlah semua markah rumusan ialah 30 markah. Okey, di sini kita tengok markah bahasa dinilai secara holistik berdasarkan penggunaan bahasa oleh murid dan bukan berdasarkan jumlah isi yang diperoleh. Okey, markah bahasa secara holistik maksudnya kalau masa awak tu tak ada kesalahan, ayat yang gramatis, jadi awak terus akan dinilai pada peringkat yang cemerlang. Jadi pelajar haruslah menulis rumusan menggunakan ayat yang gramatis dan tata bahasa yang betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara menjawab rumusan. Okey, ini cara atau teknik menjawab rumusan. Yang pertama, murid perlulah baca semua bahan yang diberikan dengan teliti. Bahan yang diberikan terdiri daripada 2 atau 3 bahan. Sama ada petikan atau grafik atau jadual atau carta. Okey. Kemudian yang kedua, kena pasti semua fokus yang terdapat dalam bahan-bahan yang diberikan. Sama ada 2 atau 3 fokus. Okey, bila membaca, murid perlulah kenal pasti fokus dan
kena garis ya. Fokus tu kena catat dan tulislah supaya tidak lupa. Okey, fokus yang pertama ialah isi-isi yang terdapat dalam semua bahan. Okey, kalau awak ada diberikan 3 bahan, maksudnya semua isi yang terdapat dalam bahan yang sama itu adalah fokus yang pertama. Okey, fokus yang kedua ialah isi sampingan yang terdapat dalam mana-mana bahan yang diberikan. Okey. Jadi ada beza fokus yang pertama dan fokus kedua ada perbezaan dan pelajar haruslah kenal pasti perbezaan antara fokus pertama dan fokus yang kedua. Okey, fokus yang ketiga, isi sampingan iaitu jika ada maklumat lain yang disertakan dalam mana-mana bahan. Itu ialah fokus yang ketiga. Okey, seterusnya murid perlu senaraikan isi-isi yang terdapat dalam fokus 1, fokus 2 dan fokus 3 jika ada. Okey, seterusnya lapan isi yang lengkap hendaklah dikemukakan, iaitu mesti diambil dari setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Okey, cara menjawab rumusan. Okey, ini ialah cara menjawab rumusan. Yang pertama, tulis rumusan dalam 4 perenggan, iaitu kalau 2 fokus. Kalau rumusan itu, petikan itu mengandungi 3 fokus, pelajar harus menulis dalam 5 perenggan. Okey, ini kena ingat ya. Kalau hanya 2 fokus, jadi dalam 4 perenggan. Kalau ada 3 fokus, rumusan hendaklah ditulis dalam 5 perenggan. Okey, perenggan yang pertama iaitu pendahuluan. Jadi murid perlu merujuk kepada fokus yang pertama. Okay. Perenggan yang kedua, isi fokus 1 dalam setiap bahan. Okey, perenggan yang ketiga, isi fokus 2 dalam setiap bahan. Perenggan keempat, isi fokus 3 jika ada fokus 3. Okey, perenggan keempat atau kelima iaitu penutup. Kesimpulan iaitu tema, cadangan dan kesan. Okey, seterusnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kalau murid menulis lebih daripada 120 patah perkataan, tidak akan dikira. Jadi murid kena kira jumlah perkataan hendaklah tidak lebih 120 perkataan. Okey, ini ialah contoh arahan rumusan ya. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey, maksudnya dalam arahan tidak dinyatakan fokus 1, fokus 2 atau fokus 3. Jadi pelajar perlu membaca bahan bacaan untuk menentukan apakah fokus yang hendak masukkan dalam rumusan anda itu nanti. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok bagaimana teknik menghasilkan perenggan pendahuluan. Okey, baiklah. Pendahuluan yang mempunyai 2 fokus. Okey, rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Okey, 2 markah. Rumusan membincangkan fokus 1, 1 markah sahaja. Jadi maksudnya kalau ada 2 fokus, maksudnya awak kena tulis kedua-dua fokus tersebut dalam perenggan pendahuluan. Okey, seterusnya kita tengok pendahuluan yang mempunyai 3 fokus ya. Okey, contohnya rumusan membincangkan fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Maksudnya ketiga-tiga fokus perlulah dimasukkan dalam perenggan pendahuluan awak ya, barulah awak dapat markah penuhnya 2. Okey, sekiranya awak menulis rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2 sahaja, markah hanya 1 markah. Jadi kena teliti ya, apabila nak tulis pendahuluan teliti sama ada dia ada 2 fokus ataupun 3 fokus. Okey, fokus dalam bahan. Okey, macam mana kita nak memahami fokus yang terdapat dalam bahan yang diberikan ya. Yang pertama, contoh bahan petikan 1. Petikan sama ada dia ada 1 atau 2 fokus. Pelajar kena baca petikan dengan teliti, kemudian tafsir petikan tersebut. Okey, berkemungkinan yang dibincangkan dalam petikan itu ialah berkaitan dengan usaha-usaha, langkah-langkah, kepentingan, kebaikan, kesan, kaedah, punca, kekangan, kelebihan dan lain-lain. Jadi pelajar kena kenal pastilah apakah fokus yang dibincangkan dalam petikan tersebut. Okey, sasarannya kemungkinan generasi muda, masyarakat, kerajaan, ibu bapa, remaja dan lain-lain.
Okey, bahan grafik atau prosa atau puisi terdiri daripada biasanya satu fokus. Okey, murid perlu bijak dan mahir mengenal pasti fokus atau kata kunci setiap bahan. Okey, teknik menghasilkan perenggan isi ini ialah kalau yang dua fokus. Yang pertama, fokus pertamanya apa? Kemudian ayatnya adalah ialah. Okey, kemudian awak letakkan isi yang pertama, noktah. Okey, selain itu, okey, isi yang kedua. Okey, di samping itu isi yang ketiga. Okey, bagi yang dua fokus yang ada fokus dua tu, okey, awak letakkan fokus keduanya apa? Ialah okey, isi yang pertama. Okey, seterusnya di samping itu isi yang kedua. Selain itu isi yang ketiga, tambahan pula isi keempat, akhir sekali isi yang kelima. Okey, kita tengok ya, pengiraan isi iaitu yang dua fokus. Okey, bilangan isi bahan satu. Okey, fokus satu ada dua isi. Okey, bilangan isi murid letak di situ dua isi. Bilangan isi yang diterima ialah 2 atau 1 atau kosong. Okey, fokus 2 kemungkinan ada 6 isi dalam bahan satu. Okey, jadi awak letak di situ 6 isi. Jadi bilangan isi yang diterima sama ada 5 atau 6. Okey, untuk bahan yang kedua, fokus 1 mungkin ada 4 isi. Jadi calon pelajar hanya meletakkan 2 isi. Jadi bilangan isi yang diterima kemungkinan 1 atau 2. Jadi jumlah isi semuanya mestilah 8 isi. Okey, teknik menghasilkan perenggan isi sekiranya bahan itu mempunyai 3 fokus. Okey, fokus 1, okey, nyatakan fokus 1 apa dia? Ialah okey, isi 1, di samping itu isi yang kedua, selain itu isi ketiga, tambahan pula isi yang keempat. Okey, kalau bahan yang ada fokus yang kedua, okey, fokus kedua ialah isi pertama, di samping itu isi yang kedua. Okey, bagi yang menghasilkan perenggan isi yang mempunyai 3 fokus. Okey, nyatakan fokus yang ketiga ialah okey, isi yang pertama, di samping itu isi kedua. Okey, kita tengok pengiraan isi. Okey, bilangan isi bahan 1. Fokus 1 ada 6 isi. Fokus 2 2 isi. Okey, kita tengok kalau bahan kedua fokus 1 1 isi. Okey, bahan 3, fokus 3 ada 3 isi. Okey, pelajar boleh menulis fokus 1 4 isi, fokus 2 2 isi, bahan yang kedua fokus 1 isi, bahan 3 pelajar boleh tulis 2 isi. So jadi kita tengok kat situ berapa jumlah isi yang telah ditulis oleh pelajar, ada 7 isi. Jadi di sini kita dapati masih ada kekurangan 1 isi lagi. Kerana sepatutnya pelajar perlu menulis sebanyak 8 isi bagi rumusan. Okey, teknik menghasilkan perenggan penutup. Okey, mestilah bermula dengan penanda wacana kesimpulannya. Okey, apa tema? Ya, tema tadi, tema bahan bacaan kita tadi tu. Okey, mestilah apa cadangan. Kemudian mesti ada penanda wacana agar atau supaya. Okey, dan seterusnya ialah kesan. Jadi perenggan penutup hanya 1 ayat sahaja. Okey, latihan. Bahan pertama, petikan. Arahannya baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey, inilah petikan ya. Latihan yang perlu awak siapkan ya untuk latihan rumusan pada hari ini adalah temanya berkaitan dengan sukan. Kalau baca di situ sukan. Jadi awak kena pasti fokus pertama ya. Ini ialah bahan yang pertama. Ini ialah bahan grafik bahan yang kedua. Jadi latihan pada hari ini mengandungi 2 bahan. Bahan pertama ialah petikan, bahan kedua adalah grafik. Jadi awak hanya perlu di sini kalau kita tengok hanya ada 2 fokus sahaja ya.
Jadi pendengar rumusan awak hanya 4 perenggan sahaja. Jadi cikgu harap ya semua pelajar faham bagaimana cara untuk menulis rumusan. Jadi untuk hari ini semua latihan-latihan ini akan cikgu masukkan dalam Google Classroom. Di situ nanti awak boleh berbincang ya, bertanya dengan guru sekiranya terdapat persoalan yang menyulitkan dah ya. Kalau awak masih tak faham, so boleh tanya pada guru anda. Okey, selamat menjawab. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Panjang jawab. Try.